Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita telah rencanakan. Hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya untuk menambah lagi ilmu Allah taala, meneruskan pengajian kita dalam kitab At-Tazkirah, iaitu kitab tulisan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, di mana buku ni memang kita duk baca pada setiap bulan. Jadi masa PKP ni kita tertangguh, dan moga-moga hari ni, kuliah duha hari ni menjadikan langkah pertama untuk menyambung pengajian kita, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada seluruh AJK dan pentadbir Masjid Al-Mu'minun USJ 2, juga Muslimat Masjid Al-Mu'minun. Moga-moga hari ini kita dapat bertemu dengan memperbanyakkan ilmu, dengan memperbanyakkan juga amal yang bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersandarkan keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, ada dah ni respon daripada sahabat Masjid Original ni, nampak cantik dah, alhamdulillah. Suara cantik ke tidak, ya, nak confirmkan dulu, minta respon sikit, suara elok ke tidak. Kalau saya di sini nampak macam okey je, insya-Allah. Sudah ada 30 orang, 34 orang yang sedang masuk untuk turut serta, insya-Allah. Baik, Nuraida Abu Kasim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, insya-Allah. Baik. Hari ini dengan menggunakan kitab kita, iaitu kitab bulanan kita, berhubung dengan kitab At-Tazkirah, kitab yang mengingatkan kita tentang mati, ya. Jadi rugilah kalau kita yang berada pada musim PKP, daripada PKP pergi PKPD, pergi kepada PKPB sekarang ni, esok insya-Allah PKPP pula. Kalau kita tidak dapat pengajaran, kita melihat kematian yang sangat banyak di sekeliling kita, di seluruh negara ada kematian. Kita melihat orang yang dijangkiti penyakit ribuan, malah jutaan orang. Kita melihat ekonomi merudum, kita melihat macam-macam kegusaran. Rugilah manusia yang tidak mengambil pengajaran daripada kejadian yang berlaku di keliling kita. Jadi moga-moga kita ahli qaryah Masjid Al-Mu'minun USJ 2 termasuk golongan yang mengambil pengajaran dan mendapat pengajaran, insya-Allah. Baik. Tajuk kita hari ini adalah dalam di muka surat 44 dalam kitab At-Tazkirah, bekalan menghadapi mati ni, muka surat 44, dengan tajuk keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir, ya, keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Baik, Fatimah Ahmad, alhamdulillah, katanya audio jelas. Okey, syukur pada Allah taala. Hadis yang pertama yang kita akan kupas berhubung dengan keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir ni. Kita baca dulu hadis, kemudian baru kita tengok sama ada hadis tu, kedudukan hadis tu boleh diamalkan ataupun hadisnya dhaif, ya. Baik. Abu Nuaim telah mentakhrijkan sebuah hadis daripada Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, dan dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nafsal mu'min
takhruju rashhan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayushaddadu alayhi 'inda al-maut liyukaffira biha anhu wa innal kafira la ya'lamul hasanah fayusahhala alayhi 'inda al-maut liyujza biha. Sesungguhnya orang mukmin keluar seperti keringat. Orang mukmin, nyawa orang mukmin keluar seperti keringat. Macam mana peluh kita keluar daripada dahi, macam mana peluh kita keluar daripada badan, maka nyawa orang mukmin keluar macam peluh kita, macam keringat gitu. Itu pengenalan awal daripada hadis ni. Jangan ambil dulu, kita tengok kedudukan hadis nanti. Ya. Sedang nyawa orang kafir dihunus seperti dihunus nyawa pedang itu ke keldai. Ya. Dihunus seperti dihunusnya pedang itu ke nyawa di keldai. Dan sesungguhnya orang mukmin pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapuskan kesalahannya. Dan sesungguhnya orang kafir pun melakukan kebaikan, maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikannya. Hadis daripada Abu Nuaim. Hadis ini kalau kita baca di dalam Sunan Tirmizi, kita ada jumpa dalam Sunan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Hasan bin Mushq. Dia ini adalah perawi hadis yang dhaif. Maksudnya hadis dalam muka surat 44 ini, dalam bab keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir, hadis ni adalah hadis dhaif. Bagi hal hadis dhaif, kita kalau belajar hadis, kita akan dapati bahawa hadis dhaif hanya boleh digunakan untuk fadail amal, itu pun apabila tidak ada hadis yang sahih. Jadi walau bagaimanapun disebabkan tercatatnya hadis itu dalam kitab ni, kita baca hadis ini dengan mengambil pengajaran tetapi bukan mengambil hukum daripada hadis ni disebab hadis ni dhaif. Baik. Yang pertama digambarkan orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang meyakini 6 perkara rukun iman, orang yang beramal dengan 5 perkara rukun Islam. Ini namanya orang mukmin. Dikatakan inna nafsal mukmin, sesungguhnya nyawa orang mukmin akan keluar, yakni keluar ketika ditarik oleh malaikat, maka ketika itu dikeluarnya seperti keluarnya peluh daripada badan kita. Ini gambaran yang pertama. Manakala orang kafir dikeluarnya itu dipaksa keluar macam mana pedang yang dihunus ke himar, iaitu keldai. Ya, maka kasarlah bunyinya tu. Itu perbandingan. Tapi ingat, saya ulang balik, hadis ni dhaif. Cuma gambaran yang ditunjukkan di sini, kita kena menyampaikan amanah penulisnya, kita sampaikan juga. Dan sesungguhnya orang mukmin pernah melakukan kesilapan. Maksudnya kita orang mukmin tetap pernah melakukan dosa, sama ada dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak bapak, dosa dengan pasangan hidup, dosa dengan ahli keluarga, dosa dengan jiran-jiran dan sebagainya, dosa dengan ahli qaryah masjid kita pun sama. Ya. Jadi semua orang mukmin pernah melakukan dosa, sehingga dalam hadis ni menyebut bahawa ada orang yang melakukan dosa tapi tak sempat untuk minta ampun, maka ketika matinya itu dibebankan kematiannya. Ketika matinya itu disakitkan sedikit kematiannya. Ketika matinya itu diaibkan sedikit matinya. Kerana apa? Kerana Allah nak ampunkan dosanya. Kasih Tuhan kepada hambanya. Dalam keadaan hambanya yang kurang beramal, yang banyak langgar perintah Allah, tapi di hujung hayatnya bagi orang yang beriman, orang yang menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah, maka kita ni kena
sentiasa bersangka baik dengan dia. Dan digambarkan dalam hadis ini, kadang-kadang Allah memilih bentuk kematian tu nampak tragis. Kita nampak ada orang mati dalam keadaan mati lemas, mati berlanggar sampai berkecai badan, mati dalam keadaan yang kita tak jumpa dia punya jenazah dan sebagainya. Adakah mati itu menggambarkan keburukan atau menggambarkan neraka atau menggambarkan siksa? Jawapannya tidak sama sekali. Kerana bersandarkan kepada moral hadis ini, dia menunjukkan bahawa ada orang beriman yang melakukan dosa dan dia tak sempat minta ampun. Allah bebankan sedikit kematiannya, Allah siksakan sedikit dengan kematiannya. Rupa-rupanya dengan bentuk payahnya sikit mati itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghapuskan kesalahannya. Manakala orang kafir juga ada yang terbaik di antara kita. Malah kadang-kadang secara zahir dia lebih baik daripada kita. Ya, pantang ada orang susah, dia akan mendahului kita untuk bantu orang lain. Ya, pantang ada orang sakit, dia orang yang dahulu bawa orang tu pergi klinik, bawa orang tu pergi mendapat rawatan dan sebagainya. Maka ada orang kafir yang kuat kebaikannya, kuat akhlaknya, cantik akhlaknya, melakukan kebaikan di dunia, dan Allah balas dia bila? Allah balas di dunia juga. Yakni ketika nak mati, Allah mudahkan kematiannya. Sebab tu kita tak boleh judge atau tak boleh kita panggil meletakkan satu hukuman. Apabila orang ni mati senyum, oh dia ni masuk syurga. Apabila orang ni mati dalam keadaan parah, habislah ini tanda-tanda neraka. Kita tidak berhak, malah berdosa untuk meletakkan satu-satu hukuman. Tuan-tuan perempuan, sahabat masjid Al-Mu'minun USJ 2, kalau siapa-siapa menonton program Tanyalah Ustaz pagi tadi, saya ada sebut satu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini, kalau ikut Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi lah. Sebab Zaid bin Thabit, Zaid bin Abu Harithah, dia adalah anak angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid pernah membunuh tawanan perang, atau pernah membunuh tawanan itu dalam keadaan orang itu telah menyebut kalimah syahadah. Maka Nabi marah kepada Usamah. Ya, Nabi marah sebab pagi tadi kami memang sembang la taghdab, jangan marah. Maka Nabi SAW marah kepada Usamah bin Zaid, kenapa kamu bunuh orang ni sedangkan dia telah menyebut kalimah la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid kata apa kepada Nabi? Dia kata orang ni sebenarnya tidak ikhlas. Dia menyebut di mulut sahaja tetapi di hatinya tidak begitu. Maka Nabi marah lagi kepada Usamah bin Zaid. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya aku diutuskan untuk mengajar atau melihat zahir manusia, bukan batin manusia. Jadi kita ni sebagai orang awam, sebagai orang biasa macam kita, ahli qaryah kita, apabila ada satu-satu kematian, maka janganlah kita berkata dalam keadaan perkataan yang buruk-buruk. Ya, jangan kita beranggapan bahawa habislah dia mati, aurat tak tutup, buat dosa itu dan ini, jangan ya, kerana kita tak tahu sama ada dia itu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Sebelum kita tutup dalam hadis ni, kita nak sebut bahawa yang pertama, hadis ni adalah hadis dhaif, hadis lemah. Maksud hadis lemah tidak boleh dijadikan hukum, hanya boleh dijadikan peringatan sahaja. Ya, kita tidak boleh menggambarkan realnya keadaan ni, tak boleh. Kita ambil dia sebagai peringatan. Peringatan dia apa? Kalau benar orang mukmin, maka Allah mudahkanlah ruhnya itu keluar daripada badan. Maksud mukmin apa? Beriman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dalam hidupnya dia beriman kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah permudahkan sakaratul maut dia.
Manakala orang kafir memang susahlah sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Itu dua. Yang ketiga, dalam hadis ni mengingatkan, walaupun hadis dhaif tapi itu sekadar peringatan, hadis ni mengingatkan bahawa bagi orang mukmin dia pernah buat dosa. Dia pernah buat dosa. Dosa ni kita tak boleh cakap lah banyak sangat dosa dia. Jadi macam mana jadinya? Kadang-kadang Allah bebankan dia dengan sakit yang panjang. Kenapa? Nak ampunkan dosa dia. Kemudian kadang-kadang juga Allah jadikan kematian iaitu sedikit nampak uzur, sedikit keuzuran, sedikit menampak macam siksa, sedikit kehinaan, sedikit tragis dan sebagainya. Kenapa? Maka rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Kenapa Allah nak ampunkan dosa dia? Sebab keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Yang seterusnya, yang keempat, orang kafir yang buat baik di atas dunia ni, dialah rajin hadiah, dialah rajin sedekah, dialah di antara orang penting yang mengingatkannya peringatan bantu orang miskin, tolong itu, tolong ini, maka Allah beri dengan upah di dunia siap-siap. Upah di dunia, dia dapat anak yang baik, dia dapat harta yang banyak, dia dapat ahli keluarga yang santun-santun, dan juga kemungkinan besar dia juga mendapat kematian yang dimudahkan. Kematian yang dimudahkan. Orang kafir, kita nampak matinya senyum, kita nampak matinya mudah je. Kenapa jadi begitu? Kafir tetap kafir, dia mati tidak beriman, tetapi Allah membalas kebaikan apa yang dia buat di dunia juga. Tak sempat nak tunggu akhirat. Sebab sebaik-baik orang kafir di dunia, dia tetap jahat di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, orang beriman Allah gambarkan dalam surah An-Nahli. Surah An-Nahli ayat 32. Siapa ada masa nanti cek balik surah ni. Surah An-Nahli ayat 32, Allah gambarkan orang yang mukmin ni, bila dia nak mati, maka malaikat datang lalu mengucapkan salamun alaikum. Salamun alaikum. Salam sejahtera ke atas anda semua. Lalu dipaparkan baginya orang beriman ini jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca dalam dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita akan dapati Ibnu Qayyim ada mengaitkan beberapa ayat Quran dan hadis yang menunjukkan kita ni besok bila nak mati, saat sakaratul maut, kita sudah nampak sama ada kita itu sedang menuju ke syurga atau kita itu sedang menuju ke neraka. Ketika saat sakaratul maut, kata Ibnu Qayyim, ketika itu ada orang merasai kelapangan, kedinginan, kemudahan di saat itu, dan ada orang sudah nampak kepayahan demi kepayahan dan kesukaran. Jadi ini gambaran surah An-Nahli bagi orang beriman. Surah An-Nahli ayat 32, bagi orang mukmin, malaikat datang kepada kita dengan mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, maka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat gambaran, adakah dimasukkan syurga selepas mati? Maka tidak. Kita akan berpindah ke satu alam yang dipanggil alam barzah selepas kematian. Kita umat Islam, semua orang sama, Islam atau bukan Islam, kita akan melalui 4 alam. Alam yang pertama adalah alam rahim ibu. Selepas dilahirkan, kita berubah kepada alam dunia yang kita ada sekarang. Selepas dimatikan, maka kita masuk ke alam barzah. Dan kemudian selepas kita dibangkitkan semula, kita sampai ke alam akhirat. Alam
dalam perut mak alam rahim kita tahu lebih kurang 9 bulan atau kurang atau lebih. Alam dunia kita boleh hidup di antara, kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Tak ramai orang dapat umur 90 lebih. Tak ramai. Malah ada orang yang dapat lebih banyak singkat daripada itu. Masuk ke alam dunia ni, alam yang kita rasa panjang, luas dan panjang. Sampai ke alam yang ketiga, alam kita dimatikan, alam barzah itu, kita sudah berada satu alam ketiga, iaitu alam barzah, di mana alam ni lebih luas yang kita tak nampak dia punya jarak dia tu saujana mata memandang. Sebab tu ulama menggambarkan alam barzah adalah alam istirahat. Nabi pernah sebut dalam hadis, kematian adalah satu istirahat yang sangat panjang. Jadi siapa yang nak rehat, bukan di dunia, tunggu mati. Kerana mati itu satu istirahat. Tetapi berkontralah atau bercanggahlah dengan orang kafir apabila dia mati. Kematian adalah satu kesibukan, bukan satu istirahat. Berapa lama di alam kubur, yang itu hanya Allah yang maha mengetahui. Allahu a'lam. Kemudian daripada alam kubur kita dibangkitkan ke alam akhirat, alam kekal. Alam kekal yang kita sangat-sangat bimbangi, takut kita kekal dalam neraka. Kalau kita kekal dalam syurga, Allahu akbar. Itu sangat baik. Itu An-Nahli ayat 32. Kalau kita buka dalam surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ayat yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala kata roh orang mukmin dicabut dengan lemah lembut. Lemah lembut. Mana nak datang lemah lembut ni? Baik, ada sahabat anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i. Mereka bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, wahai Imam Tuan Guru Asy-Syafi'i, bagaimanakah kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik di sisi Allah? Imam Syafi'i jawab, seandainya kamu mahu mati dalam husnul khatimah, maka hiduplah kamu dalam keadaan husnul zon. Dua husnu, kebaikan. Husnul khatimah, pengakhiran, mati dalam kebaikan. Mana datang husnul khatimah? Dia datang daripada husnul zon. Iaitu apa husnul zon? Prasangka baik. Orang yang hidup berprasangka baik dengan Allah. Allah bagi dia sihat, dia prasangka baik, dia guna kesihatan dia untuk sembah Allah. Allah bagi dia sakit, dia prasangka baik, dia tahu Allah nak ampunkan dosa dia. Allah bagi dia duit banyak, dia prasangka baik, dia kuat berkongsi dengan orang lain. Allah kurangkan sikit ekonomi dia masa PKP ni, dia bersangka baik. Allah suruh dia kembali kepada Allah untuk minta kepada Allah Ta'ala. Ini keadaan manusia yang bersangka baik. Sangka baik ini adalah, mudah cakapnya adalah, manusia melihat apa sahaja di dunia ini dengan sifat redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang nak mati dalam husnul khatimah, pengakhiran yang baik, maka hidup dia kena sangka baik, iaitu husnul zan. Hidup orang yang sangka baik, dia akan tenang, dia tak akan fikir yang bukan-bukan. Itu An-Nazi'at ayat 2. Cabutan ruh orang beriman ni, dia lemah lembut. Kemudian ada disebut dalam surah Al-Fajr ayat 27, ayat 28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatim mardiyah. Yang ni cukup cantik. Allah kata jiwa ni, ruh ni, dia bila ditarik dengan lembut, maka dia adalah ruh yang tenang. Ulama mengatakan dalam tafsir, ruh yang tenang ni siapa? Ruh yang tenang adalah ruh yang sentiasa beramal
menunjukkan ketaatan dia kepada Allah, tak pernah komplain dengan apa yang Allah bagi. Dia berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri dia, kekurangan diri dia setakat yang mampu dia uruskan. Dia usaha. Kalau dulu kami orang lelaki tak sempat nak solat jemaah di rumah bersama isteri dan anak-anak. Tapi orang yang jiwa yang tenang ini, dia akan fikir kebaikan masa PKP ini, dia atur anak dan isterinya solat berjamaah bersama. Saya Alhamdulillah, saya di antara orang yang sangat sibuk jugalah buat ceramah ni. Memang tak orang lain pun tahu. Tapi Alhamdulillah PKP Allah bagi 80 hari lebih ni, maka setiap hari 5 waktu dapat solat berjamaah bersama ahli keluarga. Satu benda yang memang takkan kita capai jika tak ada PKP. Ya, jadi orang yang jiwa yang tenang, dia mengambil segala benda menjadi baik. Dia melihat segala benda menjadi baik. Ya, dulu kita bagi alasan, tak sempat lah nak ngaji Quran sebab sibuk kerja, sibuk mesyuarat biro wanita, sibuk lah tambah-tambah orang perempuan kalau open house ni kan, ya, tak habis-habis house ni tu. Ya, tak habis-habis. Kadang raya Syawal sebulan, dia pergi sampai 2 bulan. Sibuknya. Tapi Alhamdulillah dengan PKP, kita boleh habis Al-Quran 15 hari, 10 hari sekali, sebulan dan sebagainya. Maka orang yang beriman, dia akan mati dalam keadaan jiwanya yang tenang. Mana nak datang jiwa yang tenang? Bukan tiba-tiba saat nak mati tu, bukan. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dibina ketenangan di dunia ini kepada ketaatan kepada Allah dengan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang terakhir yang saya dapat kumpul banyak ayat adalah ayat daripada surah Al-Fajr ayat 28. Ruh kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah meredai kita. Kemenangan yang paling besar manusia, hamba Allah ni, bila dia mati dalam keampunan Allah Ta'ala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak akan masuk syurga tanpa keampunan. Tak layak masuk syurga kalau ada dosa. Kita takkan masuk syurga dengan tanpa redha Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita simpulkan perkara kedua yang kita kupas. Perkara pertama tadi kita kupas hadis tadi. Perkara kedua kita ambil ayat Quran. Bagi orang beriman, Roh orang beriman, malaikat datang, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Maka roh itu ditarik dengan lembut masuk syurga Allah Ta'ala. Bagi orang beriman, roh itu ditarik dengan santun, dengan beradab, dengan lemah lembut. Bagi orang beriman, roh itu tenang, seronok nak jumpa Allah Ta'ala. Baik, ada orang tanya dalam program Tanyalah Ustaz beberapa bulan yang lepas. Dia kata macam mana nak bina roh yang tenang bila Allah nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Roh yang tenang, simple. Hari ini ketika Allah panggil ketika subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib, isyak, adakah kita termasuk mempunyai roh yang tenang? Ya, adakah kita termasuk roh tenang? Kita rasa hayya 'alal salah, seronoknya nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yati Subari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shisha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara tak clear. Okey. Taman Suria Simpang Renggam, Cik Daud. Alhamdulillah suara clear. Rusli Saleh, banyak Alhamdulillah. Mak Suanja. Mak Suanja pun ada kat sini, insya-Allah. Ramai Alhamdulillah. Ramai. Jadi kita tidak terlewat di dalam mengambil apa-apa yang Allah nak bagi pada kita. Ya, baik. Saya ulang ya. Gambaran pertama dalam hadis, orang mukmin matinya itu, rohnya keluar itu adalah seumpama keluarnya keringat, keluarnya peluh. Okey, jadi lembut. Orang kafir macam dihunus pedang kepada keldai. Andai berlaku kematian yang payah, yang sukar terhadap orang yang beriman macam kita,
nampak teruk, ya, aksiden, hancur berkecai dan sebagainya, jangan letak apa-apa keputusan. Ya, jangan jadikan itu sebagai satu tuduhan. Tetapi ingatlah orang beriman bila diberatkan sedikit kematiannya, itu tanda Allah nak ampunkan. Orang kafir yang mati dalam keadaan yang muda, yang senyum, yang itu, yang ini dan sebagainya, maka yang ni jadi macam mana? Maka Allah nak membalas kebaikan dia di dunia sebab dia dapat balasan di akhirat nanti. Jamaah Alang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Zarina, Waalaikumsalam. Nur Hayati, Waalaikumsalam. Razali Jasmi, Waalaikumsalam. Oh, ni dari Masjid Jumhuriyah. Okey, baik. Jadi kita nak sebut di sini, itu satu bab. Bab yang kedua yang kita bincang, orang mukmin kematiannya Allahu Akbar, lembut, diangkat secara lembut dalam keadaan yang tenang, kembali kepada redha Allah Ta'ala dengan ucapan ahlan wa sahlan, salamun alaikum. Ini cukup cantik. Jadi kita lah kena bina diri kita menjadi orang mukmin. Jadi dengan pembinaan hidup kita dalam keadaan jiwa yang tenang, bila kita Allah panggil saja hayya ala salah, maka kita jadi golongan yang tenang je, seronoknya Allah Taala panggil. Kita segera menyambung panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, kita nak tengok dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah gambarkan orang kafir yang mati. Ya, orang kafir yang mati, yang gambaran dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, ya, ayat 93, di mana orang yang zalim. Baik, orang yang zalim ni ada syarah mengatakan orang yang zalim ini adalah orang yang tidak mahu beriman pada Allah. Dia menzalimi diri dia sendiri. Ada orang kata, ada tafsir menyebut bahawa orang yang zalim ini adalah orang yang menzalimi diri dia dan diri orang lain secara zahir. Ambil harta orang, pukul orang, rampas tanah orang dan sebagainya lah. Tapi kita fokus di sini adalah orang yang zalim siapa? Orang yang sengaja mendapat petunjuk tetapi degil tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Kematian mereka digambarkan dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 93 ini, gambarannya disebut adalah mereka itu mati mereka dahsyat. Dahsyat, ya, sangat-sangat besar, ya, dahsyat. Okey, baik. Nur Aini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Aini, orang Kok Diang, Kedah, alhamdulillah clear. Masita Muhammad Zain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainun Osman, Dungun, Terengganu, clear juga, alhamdulillah. Ya, mati orang kafir dalam keadaan yang sangat dahsyat. Bukan hanya dahsyat, yang menunggu dia siksa. Bukan hanya siksa bala, dia itu diletak dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Ya, ada kalimah-kalimah begini begitu berkesan kepada kita. Gambaran pertama, kematian dia satu dahsyat. Dahsyat ni di dunia saat sakarat dan dahsyat juga di akhirat nanti. Kemudian siksa, maksudnya satu penyiksaan yang besar terhadap dia ketika sakarat, bebanan. Ya, bebanan. Kemudian yang menunggu dia di akhirat juga satu penyiksaan. Malah siksa dan dahsyat itu dalam keadaan yang hina. Ada orang marah kepada kita. Marah, sangat-sangat marah. Dia bagi. Dia bagi duit tu, tapi dia bagi dalam keadaan yang hina. Dia baling je. Nah, pergi ambil. Ini satu penghinaan, ya, sangat-sangat bahaya. Ini gambaran dalam surah Al-An'am bagi orang zalim, dahsyat, siksa dan penuh dengan penghinaan. Ini orang kafir. Baik, surah Al-Anfal. Gombak, loud and clear Ustaz. Okey, Samsuri Saban, gombak pun okey. Faridah Juwita, Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Al-Anfal ayat 58, ya. Surah Al-Anfal ini
kita tengok Allah menyebut, cuba cek nanti balik sebab tulisan ni tak apa terang sama ada 50 ke 52 atau 58, tapi surah Al-Anfal lah. Ya, Allah mengatakan bahawa orang kafir ya, dicabut nyawa itu, dipukul di bahagian muka dan di bahagian belakang mereka. Selalu dalam Quran menyebut siksa bahagian hadapan dan bahagian belakang, wajah dan bahagian belakang mereka. Okey, orang kafir, mereka ni dicabut, ya, nyawa mereka dicabut. Bukan diambil secara lembut, itu dicabut. Maka lalu dipukul. Dipukul bahagian mana? Bahagian muka. Kalau kita baca dalam syarah tafsir, kenapa dipukul bahagian muka? Sebab muka kita ni nampak kebaikan tapi saja tak mau buat. Okay. Muka kita nampak orang miskin tapi saja tak nak tolong. Muka kita nampak kekurangan orang lain tapi saja tak nak bagi bantuan. Akhirnya wajah kita disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Sama seperti orang kafir, kenapa dipukul di bahagian muka? Mereka melihat kebenaran. Dengan bahasa kita kata dengan mata kepala mereka, tapi mereka menidakkan kebenaran. Lagi satu, dalam ayat ni menyebut bahawa Allah memukul belakang mereka. Kenapa? Sifat orang yang tak mau beriman ni, mereka nampak dengan wajah mereka, tapi mereka tak nak terima, lalu mereka memalingkan belakang. Belakang mereka itu, akhirnya belakang itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mar Seremban clear, Roshita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nurizan Osman Johor Bahru, alhamdulillah. Baik. Itu gambaran kedua. Pertama, dahsyat, siksa dan hina. Yang kedua, orang kafir dicabut, dipukul di bahagian muka dan belakang mereka. Dan kalau buka dalam surah An-Nazi'at ayat 1. Yang tadi An-Nazi'at ayat 2, lemah lembut, dia cabut. Tapi kalau An-Nazi'at ayat 1, orang kafir, Allah bagi dengan cabutan yang sangat keras. Ya, cabutan roh yang sangat keras. Ni. Jadi, kalau kita tengok perbincangan kita pada pagi ini, kita melihat ada 3 bahagian. Bahagian pertama, dia cerita pendek. Dia cerita orang beriman ni mudah. Meninggalnya mudah. Orang kafir meninggalnya susah. Orang beriman ni, kalau dia berdosa sekalipun, kadang-kadang Allah bebankan mati dia sikit. Bebankan mati. Kita dengar-dengar kata mati, Allahu Rabbi, mati tu mati bentuk. Rupanya Allah nak ampunkan dosa dia. Orang kafir ni pula, bila kita nampak, matinya mudah betul. Mudah sangat-sangat. Sihat, tiba-tiba tak ada bebanan apa-apa, dia meninggal senyum je. Yang itu kebaikan tak? Kebaikan duniawi yang Allah balas pada dia, dan dia tidak berhak untuk menerima kebaikan di akhirat. Hadis yang kita bincang tadi adalah hadis yang disebut dalam Sunan Tirmizi, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Bila hadis lemah, maka kita tak boleh ambil sebagai jalan petunjuk di dalam hukum, tapi sekadar memberi peringatan. Sebab tu kombinasi hadis ini, kita ambil ayat Quran untuk menyokong. Ayat Quran yang kita sebut tadi, matinya orang mukmin dalam kebaikan, An-Nahli 32, An-Nazi'at ayat 2, Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. Sedang banyak lagi sebenarnya. Ayat Quran banyak lagi sebenarnya. Jadi ini dikatakan bahawa bentuk orang meninggal dengan mudah atau orang beriman. Manakala dalam yang ketiga tadi, kita sebut orang zalim, orang kafir meninggal di surah Al-An'am ayat 93, di surah Al-Anfal ayat 58 dan surah An-Nazi'at ayat 1. Ya, kita dah dapat daripada awal petunjuk bagaimana gambaran-gambaran yang dicerita oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ada Nursiah Kardi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Aisyah Aziz, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, ada orang ambil barang kita, tak minta dengan kita, apa kita nak buat? Okey, Aisyah Aziz dan juga seluruh yang hadir pada program kita ni,
ada orang ambil barang kita dan tak minta izin lah ataupun tak tanya kita apa kita nak buat. Termasuklah jemaah paling besar yang berada di masjid Al-Mu'minun USJ ni. Kalaulah ada orang ambil, maka hak yang pertama sebagai umat Islam, pergi jumpa dia dan minta balik barang kita jika benar-benar barang itu kita perlukan. Okey. Kalau barang tu kita memang tak perlu pun, selama tu tinggal je, kita anggap itu sedekah kepada dia. Ya, itu sedekah kepada dia. Dengan dia guna tu kita dapat pahala. Saya selalu sebut, tambah-tambah orang perempuan pun sama juga, iaitu jangan simpan. Bila ada masalah, bercakap dengan jiran kita. Pagi tadi dalam Tanyalah Ustaz pun macam tu juga. Kita diam, lepas tu kita ambil gambar bulan Facebook. Sedangkan kita tak puas hati, tak berjumpa, bagi salam dan tanya dia, beritahu hak kita, tapi dengan cara yang berhemat. Berhemat. Ya, barang tu kalau betul barang kita dan kita pakai itu manfaat bagi kita, maka segera jumpa dia dan bagi tahu. Katakan apa yang dia buat itu salah. Jangan jatuh hukum, tapi katakan apa yang dia buat itu salah. Tetapi seandainya barang itu kita tak perlukan pun, dibiar gitu je, maka anggaplah itu sebagai sedekah. Yang kita ada barang di dunia tapi tak ada dapat manfaat di dunia, tapi Allah simpan manfaat di akhirat. Okey. Semalam ada satu soalan berhubung dengan ni. Ada orang yang sakit dan dia tanya lebih kurang macam ni apa semua. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak simpan harta untuk akhirat? Sebab mati ni tak boleh bawa harta. Memang betul. Mati dia tak akan bawa harta. Tetapi hidup boleh kirim harta. Sementara hidup, ambil duit kita, kirim dengan orang miskin. Allah simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Ambil duit kita, bagi dekat tabung Al-Mu'minun, Masjid Al-Mu'minun, Allah simpan dalam syurga. Ambil duit kita, bantu orang miskin macam mana Abid Liu buat. Ya, bantu. Maka itu bermaksud apa? Itu sedang mengirim. Okey. Kalau dah susah sangat, tak boleh, bantu je Ustaz Amran kat tahfiz dia. Tu macam promosi pula. Ya, tapi nak bagi tahu bahawa keadaannya sedemikian. Kenapa? Sebab ada kaitan ni. Bila Aisyah Aziz ni tanya tentang barang, kita kalau ambil barang orang tanpa kebenaran, tuntutan dia di dunia sampai di akhirat. Kalau tak diselesaikan di dunia, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Maka sebab itu kita yang hak tu, kita yang ada hak, maka tuntutkan hak kita dengan cara yang betul. Nur Hajah Yusof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga akhirnya dari sebaik-baik orang kafir? Baik. Mar WKN Mar tanya, benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga? Jawabannya betul. Sejahat-jahat orang mukmin, selagi dia beriman dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia berhak menduduki syurga Allah, yakni setelah dia menerima balasan-balasan siksa dalam neraka. Sehingga digambarkan dalam hadis bahawa ada orang lelaki, gambaran dia, ada orang lelaki yang paling akhir keluar daripada syurga Allah Ta'ala dalam keadaan dia, kulit dia itu terbakar, ada percikan api, dan kemudian habis dah siksa itu, dia dimasukkan dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan yang dia beriman kepada kalam la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tetapi kita tak nak yang macam ni. Kenapa? Sebab kita terpaksa melalui beberapa kepayahan yang siksa api neraka ini sesuatu yang tidak dapat difikir di fikiran, tak terlintas di hati, tak pernah terucap di mulut dan sebagainya. Dahsyat. Ya, jadi hati-hati, kita tak nak perkara di dunia dibawa kejahatan menuju ke akhirat. Cikgu King, Manjung terang dan jelas. Syed Ahmad, Waalaikumsalam. Cik Wah, Waalaikumsalam. Okey, baik.
Itu 3 hal yang kita bincang. Yang 3 hal, kita ada sikit masa lagi insya-Allah. Baik. Seterusnya kita masuk dalam bab apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut. Ya, apa yang dialami manusia dalam kitab At-Tazkirah Al-Qurtubi, ya. Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan. Apa maksud pingsan di sini? Desakan sakaratul maut. Ya, anggota-anggota tubuhnya mengucap selamat berpisah antara satu sama lain. Al-Qurtubi menggunakan bahasa mudah agar kita orang awam mudah faham, menunjukkan bahawa badan-badan kita atau organ-organ kita atau apa sahajalah tubuh badan kita ni sudah mengetahui bahawa akan mati. Maka kita didatangi sakarat. Sakarat ni apa? Sakarat ini adalah kepayahan atau satu proses pencabutan nyawa. Kita kata dah tadi, proses tu sama ada dia lembut macam keluarnya keringat atau peluh, atau sehingga bebanan-bebanan yang besar terhadap orang kafir. Baik, sakaratul maut yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya Allah sebut dalam surah Qaf, ya. Surah Qaf ayat 19, Allah taala menyebut sakaratul maut itu, wajaat sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya. Surah Qaf ayat 19. Baik. Dalam bab sakaratul maut, kita yang pertama, orang beriman dia kena yakin bahawa kematian adalah satu kebenaran. Kematian satu kebenaran. Maka hendaklah kita percaya bahawa kita akan berhadapan dengan proses yang namanya sakaratul maut. Disebut sakaratul maut, wajaat sakaratul maut, akan tiba saat sakaratul maut bil haqq, kebenaran. Tak ada siapa pun boleh lari daripada kebenaran sakratul maut. Semua orang akan merasainya dan semua orang tak mampu menceritakan perasaan yang dia terima itu. Ya, ini kita lihat dalam surah Qaf. Baik, firman Allah Taala seterusnya. Sebelum itu, Aisyah Aziz, alhamdulillah. Hamzah Yusuf, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang orang mati syahid tapi ada hutang. Baik. Yang pertama, ada hadis menceritakan Cik Hamzah dan juga seluruh sahabat-sahabat dan sahabiah, terutama jemaah Al-Mu'minun USJ 2, bahawa pertama sekali orang yang mati syahid dakhalal jannah, terus masuk syurga, tetapi ada hadis yang mengatakan bahawa melainkan dia ada hutang. Maka hutang menghalang ruh walaupun dia mati syahid daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dibincang lebih dalam. Hutang yang bagaimana? Hutang yang dia berhutang dengan niat tidak mahu bayar. Hutang yang dia berhutang tapi bila dah ada duit, dia memang tak nak bayar untuk balas dendam atau sebagainya. Orang ni tergantung. Tetapi orang yang mati dalam keadaan berhutang dengan niat berusaha untuk bayar tapi tak mampu, maka dia tidak tergolong dalam golongan tadi. Orang yang seperti kita berhutang tapi niat nak bayar, dan niat nak bayar sikit tapi tak habis. Ada kejap lagi kereta rosak, kejap lagi rumah bocor, kejap lagi macam-macam lah, keluarga sakit dan sebagainya. Tiba-tiba kita mati dalam keadaan niat dan usaha untuk bayar hutang, maka dia tidak termasuk hadis tergantung itu. Ya, baik. Aisyah Jili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Faizal Ahmad, orang biasa dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ini cuba kita lihat ayat Quran yang kedua, ya. Ayat Quran tadi yang pertama cerita wajaat sakratul maut bil haqq, surah Qaf surah 19. Sakratul maut itu benar. Itu benar, ya, bukan main-main. Kedua, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 93 yang kita sebut tadi tu, ya, tentang hinanya itu.
Bila Allah Ta'ala sebut dia, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ya, ayat 93 dia ada sambungan selepas itu, cerita tentang bagaimana orang-orang yang zalim, mereka itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Proses-proses sakaratul maut yang menyakitkan. Siapa? Zalim. Zalim. Kenapa? Ego. Tak mau terima kebenaran Allah Ta'ala. Tak mau terima sunnah Nabi SAW. Ya, baik. Dua ayat dah cerita tentang bagaimana sakaratul maut itu adalah satu kebenaran. Baik. Nasaruddin Abdul Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang tak ingat rakaat dalam solat, bolehkah dia lebihkan rakaat? Ni dah sebenarnya keluar tajuk ni. Tapi tak apalah, sebab dah tanya dah. Sebagai seorang manusia yang khuliqal insanu dha'ifa, Allah kata kami cipta hamba kami dalam keadaan yang dhaif. Dan hadis pun kata manusia sering lupa dalam solatnya sehingga terlupa rakaat. Apa kita kena buat? Baik, Cik Nasaruddin dan juga seluruh jemaah Al-Mu'minun USJ 2 dan sahabat serta sahabiah, orang yang terlupa rakaat, ataupun dia terpinga-pinga 3 ke 4, maka hukum yang terbaik adalah dia menambah lagi satu rakaat. Dia menambah lagi satu rakaat, dan juga pada penghujungnya selepas baca tahiyat akhir, dia disunnahkan untuk sujud sahwi 2 kali, lepas tu baru bagi salam. So, orang yang terlupa rakaat, tambah satu rakaat, kemudian buat sujud sahwi. Ya, itu insya-Allah Cik Nasaruddin. Abdul Basit Cinta, Naratiwat, Thailand, terang dan nyata, alhamdulillah. Masyita Muhammad Zain, macam mana nak bayar hutang orang yang kita tak tahu di mana orang yang kita hutang itu berada? Bolehkah kita bayar dengan cara bersedekah dengan nama orang yang kita hutang? Baik. Yang pertama adalah berdosa bagi kita melambat-lambatkan membayar hutang dengan ketika kita mempunyai kemampuan. Tetapi bila waktu dia ada kat sini, kita nak bayar, tapi tiba-tiba bila kita dah cukup duit nak bayar, dia dah tak ada. Tak tahu ke mana pergi, entah balik Pakistan ke, jual kapet dan sebagainya. Maka macam mana nak buat? Yang pertama, usaha untuk cari kedai dia. Sama dengan kita berhutang dengan orang, usaha untuk cari warisnya. Tak boleh guna dulu dalam surat khabar jejak kasih, sekarang dalam Facebook pun boleh. Kalau tak jumpa juga, macam mana nak buat? Maka hendaklah kita bersedekah ke mana-mana dengan niat membayar hutang dia. Dan juga dengan harapan kalaulah bertemu nanti, kalau jumpa balik, maka kita akan ulang bayar sekali lagi pada dia, dengan perbuatan pertama ni dianggap sebagai sadaqatun jariyah. Ya, jangan kata dah ustaz dia tak ada, dia pindah entah ke mana, tak payah bayar lah. Yang tu memang tak boleh. Ya, kena bayar. Ya, baik. Itu ayat yang kedua. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ketiga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut falaula idza balagatil hulqum, maka kenapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. Proses ini, proses sakaratul maut, nyawa kita sampai di ghargharah, kerongkong. Sebab itu dalam hadis menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima semua permintaan keampunan, semua taubat dan sebagainya, selagi tidak datang dua masa. Yang pertama, nyawa sampai di ghargharah atau di kerongkong, itu namanya sakaratul maut. Taubat dah tak terima lagi. Dan satu lagi, matahari terbit dari sebelah barat. Ya, sebab tu kalau kita tengok Firaun mati dalam keadaan taubat tak? Taubat, tapi dia bertaubat pada waktu yang sudah keluar daripada keizinan Allah.
Ya, jadi kita kena hati-hatilah supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang lambat minta ampun, lambat bertaubat dan sebagainya. Rusjan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Quran yang keempat, firman Allah Ta'ala, Kalla idza balagatil taraqi. Surah Al-Qiyamah ayat 26. Sesekali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Ini gambaran-gambaran. 4 ayat Al-Quran ini menyatakan bahawa adanya sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Proses keluar ruh yang diuruskan oleh malaikatul maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dari awal kita sebut proses sakratul maut itu adalah dengan 2 keadaan. Yang pertama kasar, yang kedua lembut. Bersandarkan apa? Bersandarkan kasar atau lembutnya kita dengan Allah. Bersandarkan apa? Bersandar kasar atau lembutnya kita dengan Rasul, dengan Islam. Lebih kurang macam tu. Kasar itu adalah bagi orang yang tak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sebab itu 4 ayat Quran ni menggambarkan kebenaran adanya sakratul maut, ya, kebenaran adanya sakratul maut. Ini penting, ya, ini penting. Baik. Soalan seterusnya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan orang beriman yang berada di alam barzah? Adakah dia tidur sehingga kiamat atau dia boleh berjalan-jalan dan menziarahi satu sama lain? Bagaimana pula keadaan orang yang berdusta? Ya, baik. Muhammad Faizal bin Ahmad cerita alam ruh, ya, alam barzah. Macam mana juga ruh ni? Baik, beberapa gambaran ruh, ya. Alam ruh ni saya tak berani nak cerita banyak-banyak sebab kita itu alam ghaib. Melainkan apa yang Nabi sampaikan kepada kita, yang tu kita cerita. Kalau Nabi tak sampaikan kepada kita atau Nabi diamkan, kita diam. Apa yang Nabi cerita, maka kita cerita. Okey, baik. Yang pertama, ruh kalau yang mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, maka gambarannya ruh ini akan diletak dalam kain yang dibawa daripada syurga yang wanginya itu wangian misk ataupun kasturi yang dipimpin oleh malaikat yang seramai tiada terkira jumlahnya itu. Setiap malaikat nak pegang kain yang bawa kita punya roh itu bertemu dengan Allah Ta'ala, dan mereka mendoakan kita, mendoakan. Dan ada satu hadis menggambarkan bahawa orang beriman di alam roh ini, mereka ditidurkan umpama, ya, mereka ditidurkan umpama pengantin baru yang orang baru dapat pasangan hidup, dapat isteri, dapat suami, tenang, damai, baru lepas kenduri kahwin, semua seronok lah, memang seronok, dalam keadaan aman dan tenteram. Adakah boleh mereka itu menziarahi satu sama lain? Baik, ada kupasan dalam kitab Ar-Ruh di mana ruh bertemu dengan ruh. Ya, roh ni bertanya kepada roh yang satu lagi dan sebagainya lah. Ya, ini gambaran, ada gambaran betul. Dan bagaimana pula keadaan orang yang berdusta? Baik, gambaran dalam hadis Nabi, orang yang berdusta atau matinya dalam keadaan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk, maka ruhnya ditarik secara kasar, diletakkan dalam bekas guni yang bukan wangi-wangian, yang malaikat datang tu dalam keadaan yang kasar dan sebagainya. Kehidupan mereka dalam alam roh, mereka itu sibuk menerima kesan daripada dosa mereka sebelum menerima kesan dosa mereka di akhirat. Maksudnya siksa awal. Itu dipanggil sebagai fitnatul qubr, ya, iaitu fitnah kubur. Maka di dunia mereka buat kejahatan, di alam barzah mereka sibuk menerima kepayahan hasil daripada dosa mereka, dan di akhirat mereka terpaksa menerima lagi. Ya, maka itu gambaran-gambaran mudah yang disebut, tapi tak berani nak cerita dalam sebab ini masalah alam roh.
Rodiah Arsyad, Waalaikumsalam. Bagaimana nak mati dalam husnul khatimah? Hamzah Jusuf. Saya ulang balik. Bagaimana nak mati dalam husnul khatimah? Perkara mudah, paling mudah yang dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Hiduplah dalam husnul zon. Husnul zon, prasangka baik dengan Allah. Allah suruh kita salat, Allah panggil hayya ala salah, dah terus pergi. Allah suruh kita puasa Ramadan, buat. Allah kata jangan buka aurat, alhamdulillah, ikut saja. Maka kita menjadi husnuzan. Kita tak banyak tanya dengan Allah Ta'ala. Kita dengar dan kita terus amal. Qalu sami'na wa ata'na, bukan qalu sami'na wa asayna. Ya, husnul khatimah pengakhirannya diawali di dunia ini dengan husnuzan, prasangka baik terhadap Allah Ta'ala. Bila Allah suruh kita beramal, maka itu bukan suatu bebanan, tetapi suatu nikmat untuk kita simpan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siapa lagi ada? Rosjan, terima kasih. Salina Yahya pun ada. Okey, baik. Kita tengok ada waktu lagi tak? Sikit lagi, 2-3 minit lagi. Sementara itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat baginda meninggal dunia ada sebuah wadah dan bejana berisi air. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakaratul maut. Dan di sebelah Nabi itu ada satu bekas. Bekas tu ada isi air dan Nabi SAW ada kala dia menjelum kain di dalam air itu dan lap di bahagian mukanya. Ya, maka mulailah baginda memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap ke wajahnya. Gambaran ini menunjukkan bahawa Nabi ketika nak wafat, sakarat itu, dia tekankan atau masukkan tangan dalam wadah berair, ada air untuk sejuk dan mengusap ke wajahnya, lalu mengucap kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi sakratul maut. Maksudnya apa? Sakratul maut adalah proses sehinggalah kematian itu roh kita diangkat dan mata kita akan melihat bahagian atas. Kemudian baginda Nabi SAW mengangkat tangannya lalu menyebut bersama Ar-Rafi'ul Aqla sehingga tercabutlah nyawanya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini hadis Bukhari. Ya. Saya selalu kongsi kepada tuan-tuan, puan-puan, jemaah, tolong jangan dengar cerita penglipur lara, terutama tentang Nabi. Ya, ada orang cerita Nabi mati di rumah Saidina Ali dan mati di rumah Fatimah, mati di atas pelukan Fatimah dan sebagainya. Sedang hadis Bukhari menceritakan Nabi mati di dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi mati di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak gambaran-gambaran yang dicerita-cerita pelik-pelik sehingga cerita begitu detail tentang kematian atau kewafatan Nabi ini satu pendustaan. Hadisnya palsu, penceritaan daripada puak-puak yang tidak amanah dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi ustaz-ustaz, ustazah-ustazah sekalian, sahabat-sahabat serta sahabiah para asatizah, tolong jangan sampaikan berita yang tidak jelas, melainkan ada hujah dan dalil yang sahih. Seperti mana yang kita sebut ni, Nabi SAW menyebut kalimah la ilaha illallah, maka Nabi menyebut bersama Rafi'ul A'la. Okey, Rafiq al-A'la ini, maka yang ni hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ini pentinglah untuk kita ambil peduli. Baik. Ada satu lagi soalan, Masita Muhammad Zain, benarkah jika kita pernah tertinggal solat wajib, kita diharamkan solat sunat? Baik. Soalan ni selalu berlegar pada kita orang Melayu sebab kita belajar satu bab saja. Baik, kalau kita mengaji dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memang berpendapat bahawa solat fardu solat fardu yang ditinggalkan dan tidak diqada, maka kita kalau buat solat sunat maka hukumnya tak dapat apa-apa.
Ya, tak dapat apa-apa. Jadi kita kena qada salat fardu. Manakala ada pandangan lain menyatakan bahawa salat fardu yang ditinggalkan hendaklah diqada, yakni bila ingat. Tetapi solat fardu yang ditinggalkan, maksud tinggal itu ada dua keadaan. Tinggal tu sama ada lupa atau tertidur atau sengaja tinggal. Okay. Kalau kita tinggal kerana terlupa, maka kita tak dosa. Teringat je waktu, kita terus solat. Kalau kita tidur daripada zuhur, sedar-sedar maghrib, tidur bawah katil, gelap. Ya, maka sedar-sedar maghrib, maka hukumnya nanti solat je lah, tak ada masalah apa-apa, tak ada istilah qada pun. Ya, solat bila kita ingat. Tetapi bila dulu masa zaman kita tengok coach Hutahir ke, ya, zaman kita tengok apa-apa sahaja, ketika itu kita sengaja tinggal, maka hukum sengaja tinggal ni qada pun dia tidak boleh mendatangkan balik nikmat yang satu waktu tu. Melainkan kita yang disuruh adalah bertaubat dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Ada dua pandangan. Pandangan kata yang pertama qada selagi terdaya, usaha. Pandangan kedua kata bertaubat itu paling penting. Kemudian teruskan amalan sunat. Kalau nak qada lah. Sebab yang kita qada yang lama-lama tu adalah qada yang kita sengaja tinggal. Dia tak termasuk qada sebenarnya. Baik. Masita Muhammad Zain, benarkah jika kita pernah tertinggal solat wajib kita diharamkan solat sunat? Tadi dah jawab dah. Naim Marzuki Siti. Naim Siti. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak terangkan kepada isteri dan anak-anak akan ketakutan itu harus ada kepada Allah supaya mereka taat dan takut nak tinggal solat. Baik. Saya sebut di program Tanyalah Ustaz pagi tadi, pukul 6.30 sampai pukul 8.30. Saya salah satu daripada soalan tu saya dah sebut bahawa seorang ahli keluarga, ketua keluarga, Naim Marzuki, katalah dia ketua keluarga, dia ini macam mana dia nak didik anak isterinya. Tugas dia adalah seorang penyampai. Macam mana Nabi menyampaikan kepada kita, Nabi tidak boleh memastikan kita buat. Kita tak tahu ikut ke tidak. Nabi tak boleh paksa kita buat. Nabi datang bagi tahu kita, terpulang kepada kita nak buat ataupun tidak. Maka tugas seorang suami adalah memberitahu kepada anak-anak dan pasangan hidup dia bahawa ini tuntutan besar. Tentang solat adalah tuntutan besar. Di akhirat kalau tak ada solat, apa pun tak ada. Sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi kita kena ulang. Sebab tu pentingnya perilaku seorang suami dan seorang ayah. Perilaku. Bukan percakapan lagi. Perilaku, perbuatan, akhlak. Hidup dia tiap-tiap hari dia buat apa, bini duduk tengok. Anak-anak duduk tengok. Maka ini penting. So, macam mana nak buat? Yang tu dulu, dakwah dulu dengan tubuh badan kita. Kemudian sambil pertontonkan kebaikan, dan kemudian kita bagilah nasihat sikit. Kalau kita tak mampu bagi, besok dah PKP dah habis nanti, pergilah bawa mereka pergi ke masjid, dengar pengajaran dan peringatan. Bukan kata anak isteri je tak ingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita suami pun macam tu juga, terleka, terlupa dan sebagainya. Dan jangan risau seandainya kita mendapat keluarga yang degil, yang tak nak dengar. Itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Hadapilah secara perlahan-lahan. Saya sebut dalam program saya pagi tadi dalam Tanyalah Ustaz, Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi Allah nak tengok usaha kita. Apa yang kita dah buat, bukan apa kejayaan yang kita dapat. Okey, baik. InsyaAllah, moga-moga kita dapat kebaikan. Saya ingat cukup lah kot. 1 jam lebih dah. 1 jam 15 minit. Tadi 11.30 kita start. Tapi nak bagi kesimpulan lah. Bagi kesimpulan kita pada pagi ini. Pertama sekali, 2 keadaan roh, keluarnya roh orang mukmin muda, orang kafir susah. Itu satu. Dalam Quran cerita orang mukmin, Allah datangkan malaikat dengan ucapan salamun alaikum.
ucapan salam. Dia bukan tarik. Dia kata sila keluar, lebih kurang macam tu, ya. Maka dicabut dalam keadaan yang lemah lembut, diletakkan dalam keadaan yang tenang, kemudian mencapai redha Allah Taala. Manakala roh orang kafir, roh orang zalim disebut dalam keadaan ditarik dalam keadaan yang dahsyat, disediakan siksa yang penuh dengan hina, dan dicabut dalam keadaan yang keras, dipukul di bahagian muka dan belakang mereka. Dan surah An-Nazi'at ayat 1 tu kata cabutannya sangat-sangat keras. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang kita baru selesai tadi, beberapa ayat Quran menyebut tentang sakratul maut. Ia sebuah kebenaran. Ia sebuah kenyataan yang sakratul maut itu apa dia? Sakratul maut adalah proses pemindahan keluar ruh daripada badan. Maka matilah badan, ruh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jutaan terima kasih kepada okey sekejap sebelum last kali soalan Jamaiyah Alang Jaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas solat maghrib kita mengantuk dan kita tertidur. Dan bila terjaga terus solat isyak. Soalannya, bolehkah terus kita solat tahajud selepas solat isyak? Baik. Jawapan dia, bila solat maghrib melambatkan solat isyak tidak baik sebenarnya, tetapi dikatakan dia mengantuk dan tertidur, itu tak ada masalah. Terjaga pukul 2 pagi. Terjaga pukul 2 pagi, baru terjaga Allah, isyaknya tak buat. Maka solat isyak, lepas teruskanlah dengan solat tahajud. Tetapi jangan sengaja melambatkan solat isyak kerana ingin solat tahajud, tak boleh. Tak apalah, tidur dululah, nanti solat isyak pukul 3 pagi sambung solat, itu tak boleh. Tapi kalau tertidur dan bangun pukul 3 pagi untuk salat isyak, tertidur tadi, ya, maka selepas itu dia baru nak salat tahajud, sambung witir ke, semua tak ada masalah apa-apa. Okey. Baik, Razali Jasmi, madrasah ustaz kat Bukit Beruntung. Ya, madrasah saya kat Bukit Beruntung, di Prima Beruntung. Siapa-siapa yang teringin nak join, nak turut serta, nak hantar anak belajar sekolah tahfiz kecil aja, Madrasah Raudah Al-Ilmi di Prima Beruntung, Bukit Beruntung. Ya, boleh dapat makluman daripada masjid USJ juga. Dia orang pun tahu sebab saya mengajar di Muslimat itu setiap bulan, ya, insya-Allah. Baik, moga-moga kita dianugerahkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jutaan terima kasih kepada seluruh sahabat dan sahabiah. Juga bertambah-tambah terima kasih kepada jemaah dan AJK Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Moga-moga kita bertemu lagi di lain kali, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.